Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan tuan-tuan muslimat sidang pendengar rumah kaji Sirampai yang insya-Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada tengah hari ini. Kita sambung tadabbur kita pada surah Sajadah ayat yang ke-5 dan 6 insya-Allah secara ringkas saja tuan-tuan dan puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allah SWT mentadbirkan makhluk-makhluknya dari langit ke bumi, kemudian segala yang berlaku dari pelaksanaan pentadbiran Allah itu diangkat naik kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, iaitu yang dirasakan bagi orang-orang yang tidak beriman banyak bilangan tahunnya mengikut hitungan masa kita yang biasa. Yang demikian sifatnya Allah ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan nyata, yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan puan sedang dengar rumah Sirampai yang Allah sekalian, maka Allah menyebut di dalam ayat ke-5 ini, iaitulah Allah menguruskan segala-galanya. Allah yang menguasai, Allah yang kontrol, dan Allah yang ada authority terhadap semuanya. Apa sahaja yang berlaku di langit, di bumi, dan di antara langit dan di bumi. Dan Allah dah plan, Allah tahu, Allah atur. Dan Dr. Wahbah menyebut di sini, tuan-tuan puan, dalam kitab Tafsir Al-Munir beliau, summa yus'adu ilaihi asarul amri wa tanfidhuhu biwasitatil malaikah. Dan segala apa yang Allah rancang ni, perkara-perkara itu akan berlaku dari masa ke semasa, dan setiap yang berlaku itu akan diangkat semula oleh para malaikat. Pelaksanaan kepada apa sahaja yang ini yang dipanggil, kita panggil sebagai qada dan qadar, yang kita belajar sejak daripada sekolah rendah lagi tuan-tuan perempuan. Maka segala apa yang berlaku adalah berdasarkan qada, iaitu pelaksanaan, dan juga qadar, iaitu ketetapan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dan apakah yang nak dicapai daripada ayat ini, Dr. Wahbah menyebut wa hadza tamsilu li 'azamatillahi, dan wamtisalul makhluqati jami'an li muradihi wa tadbirihi. Dan ini adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga betapa makhluk ini memerlukan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, pentadbiran Allah SWT. Yang ini pun kita dah tengok tuan-tuan perempuan, segala apa yang kita boleh tengok pada diri kita, bagaimana kita punya pencernaan, bagaimana kita punya pernafasan, bagaimana kita kalau luka, bagaimana sembuh, kita sakit sembuh, kita kena COVID sembuh dan sebagainya. Dan juga perjalanan alam ini dengan matahari, bulan, bintang, dengan anak bulan, puasa anak bulan raya, dan bagaimana perjalanan bulan Qamariyah, kalender hijrah, bagaimana kalender Masihi, kalender Gregorian, yang berlangsung mengikut 365 hari. Jadi semua ni berjalan atas aturan Allah Subhanahu Taala, Al-Hakim Al-Mutlaq, sebagai sole power, sebagai satu kuasa yang hanya satu-satunya yang menguruskan semuanya. Dan yang dimaksudkan dengan fi yaumin kana miqdaruhu alf sanah mimma ta'udun, segala apa yang berlaku di alam ini semuanya akan diangkat balik kepada Allah SWT. Maksudnya dari segi pengetahuan Allah SWT, segi report, dan apabila merujuk kepada perbuatan kita mukallaf, kita jin dan manusia, apa sahaja yang kita buat akan direkodkan oleh malaikat, yang kita tahu ada raqib dan atid, rekod dan diangkat, dicatat. Jadi mungkin kalau dulu kita susah nak faham bagaimana amalan kita direkodkan, tapi alhamdulillah sekarang bila kita tengok teknologi blockchain mampu untuk merekodkan bermacam data transaksi, apa sahaja
penghantaran koresponden perhubungan di antara kita di alam maya. Segala apa jual beli yang kita buat, segala like, segala unlike, segala komen-komen yang kita buat, semuanya direkodkan di dalam blockchain. Dia tak hilang. Dan bila kita fikir manusia pun mampu cipta blockchain, apatah lagi Allah SWT mampu mencipta satu storage yang sangat besar yang mampu menyimpan segala amalan semua manusia daripada dulu, sekarang dan akan datang sehinggalah hari kiamat. Dan inilah hari yang dimaksudkan di sini, alfasanatin mimma ta'udun, hari kiamat bagi orang yang tidak beriman, maka mereka akan kata lama lagi alfasana, 1000 tahun lagi. 1000 tahun di sini, tuan-tuan puan-puan, Dr. Wabah Zuhaili membawakan di sini tafsiran daripada Imam Al-Qurtubi dan sebagainya, yang mengatakan bahawa dalam ayat yang lain pun, dalam surah Al-Ma'arij ada disebutkan kana miqdaruhu 50 alfasana. Jadi lain sebutannya, iaitulah 50,000 tahun. Jadi ini semua adalah bermaksud kepada panjangnya, dan itulah juga tafsiran daripada Ibnu Abbas dan lain-lain. Maka nak menunjukkan bahawa zaman al-mutawil, masa tu panjang. 1000 tu bukan exactly 1000, nak ceritanya panjang, lama lagi kiamat ini. Zalika alimul ghaibi wa syahadatil azizur rahim. Allah SWT yang begitulah keadaan, Allah SWT yang mengetahui perkara-perkara gaib. Dan kita pun tahu, tuan-tuan puan, hari kiamat ni yang kita tak boleh nak tahu bila. Nabi Muhammad SAW pun tak tahu. Not even Jesus Christ, not even Moses, dan semua nabi-nabi pun tak tahu. Jadi sebab Allah SWT sajalah yang mengetahui segala benda gaib. Dan kebetulan tuan-tuan puan, kita berada di akhir Ramadan ini. Kita pun mengejar malam disebut malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Jadi malam Al-Qadar ini pun kita tak tahu bila. Menurut ulama adalah ulama yang suggest kalau jatuh hari pertama puasa sekian-sekian hari, maka malam Al-Qadarnya sekian-sekian hari bulan. Jadi itu adalah, kita katakan, percubaan untuk as far as possible untuk ascertain ataupun memastikan ataupun cubalah nak cari ketetapan bila berlakunya malam Al-Qadar. Namun hakikat sebenarnya Allah SWT sajalah yang mengetahui. Jadi tuan-tuan puan, kenapakah Allah SWT tidak memberitahu kita tarikh bila berlaku kiamat? Kenapa Allah SWT tidak memberitahu kita tarikh berlakunya malam Al-Qadar? Supaya, dan kita semua pun, saya rasa tuan-tuan puan pun sangat-sangat tahu jawapannya, adalah untuk kita bersedia dan untuk kita tidak complacent. Kalau kita tahu, kita akan complacent. Bila exam? Minggu depan. Minggu ni relax dulu. Jadi itulah sifat kita kan, complacent. Jadi apabila Allah tidak memberikan tarikh, namun at least Allah memberikan tanda-tandanya dan juga isyarat-isyaratnya. Contohnya hari kiamat ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Bagi malam Al-Qadar ada isyarat daripada Nabi, daripada hadis-hadis, malam 10 malam terakhir. Ada hadis Nabi sebut malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Jadi itu adalah isyarat yang boleh kita kejar dan kita letakkan effort, kita plan. Yang penting kita plan, jangan all out macam tu saja, nanti kita akan kehabisan stamina. Plan apa nak buat, baca Quran, qiyam, sedekah, plan. Sedekah nak sedekah berapa? Kita bersedekah malam ni, sedekah RM100, malam esok sedekah RM200. Tiba dah malam-malam terakhir dah tak ada duit dah sedekah. Jadi perlukan planning dan untuk kita konsisten. Jadi apabila Allah tidak meletakkan tarikh malam Al-Qadar, Allah tidak meletakkan tarikh hari kiamat, untuk kita sentiasa konsisten dengan amalan baik, sentiasa bersedia, tidak complacent. Kadang-kadang kita tercomplacent, kita kadang-kadang terleka. Tidak dinafikan itu sifat kita, namun bila kita terleka, cepat-cepat kita patah balik. Kita remind diri kita. Sebab itulah kita baca surah Al-Mulk setiap malam, surah Sejadah pun kalau boleh setiap malam, surah Al-Kahfi setiap Jumaat. Jadi, dan juga kita faham maknanya untuk kita sentiasa refresh minda kita, sentiasa memperingatkan diri kita sendiri
Kadang-kadang kita baca Al-Quran tanpa terjemahan, kita tak nampak intipatinya. Bila kita baca dengan terjemahan itu, kita dapat menyentuh hati-hati kita dengan apa-apa pesanan yang Allah SWT sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Maka kita perlu sentiasa bersedia, perlu konsisten dengan kadar yang kita mampu. Jangan all out, yang begitu all out. Malam 21, malam 23, all out. Lepas tu malam 25 dah letih lah. Malam 27 dah letih lah. Jadi kita perlu plan untuk konsisten yang kita katakan dengan kadar yang munasabah untuk kita dengan kemampuan masing-masing yang berbeza-beza. Namun yang penting letakkan usaha dan kita rancang untuk apa yang kita perlu buat untuk kita memaksimumkan apa yang kita boleh dapat daripada 10 malam terakhir ini, dan ultimately hari kiamat supaya kita lebih bersedia untuk hari akhirat kita dengan amalan-amalan kita yang kita konsisten buat bukan saja pada bulan Ramadan, malahan pada sepanjang tahun insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup dulu setakat itu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan kita beroleh Lailatul Qadar dan juga insya-Allah diampunkan dosa-dosa kita apabila kita keluar daripada Ramadan ini insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.